Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita baru saja selesai menunaikan solat pada maghrib berjemaah, dan juga untuk kita sama-sama berkongsi mengenai penyakit demam denggi dan juga Zika yang terbaru Jadi yang berbahagia penghulu jengka Cik Karul Amir Osman, pengurusi Karti Cik Niazahan, pengurusi surau Ustaz Zaki, seterusnya AJK surau, adik-adik, abang-abang, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi pertama kalinya saya bagi pihak Pejabat Kesihatan Daerah Marai ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada penduduk dan juga PRT yang menganjurkan ceramah walaupun dalam tempoh maghrib ke isyak ni. Jadi saya cubalah untuk berkongsi dengan tuan-tuan sekalian mengenai demam denggi dan juga Zika lah. Okey. Jadi alhamdulillah di Taman Jengka Mahkota ni, untuk makluman, pada awal tahun kita ada berlaku wabak denggi lah di Taman Jengka Mahkota ni. Saya rasa semua maklum benda ni. Kita pun ada buat program gotong royong bersama dengan tuan-tuan pada awal tahun ni lah kan, 2016 dan pada tahun lepas pun ada juga wabak denggi di Taman Jengka Mahkota ni. Jadi macam mana, sebab apa dia berlaku? Sebab apa dia berlaku? Dan bagaimana untuk kita cegah benda ni? Okey, sebelum tu untuk makluman juga, lokaliti Taman Jengka Mahkota ni telah pun kita pilih sebagai lokaliti angkat, dan kita pun dah buat penyerahan baru-baru ni pada 19 hari bulan Ogos di klinik Bandar Ustaz lah. Kita dah panggil pengurusi PRT untuk sama-sama dengar taklimat, dan satu jawatan kuasa bebas denggi lokaliti angkat akan dibentuk lah di sini, dan ada kita punya pegawai-pegawai teknikal daripada kesihatan yang akan membantu lah dalam program pencegahan denggi dan juga kawalan kes denggi sekaligus Zika lah. Okey, saya perkenalkan diri saya Muhammad Malik Abdul Razak, bertugas di unit kawalan denggi Pejabat Kesihatan Daerah Marai. Baru lagi dalam 2015 baru masuk unit denggi. Okey, dan sahabat saya Cik Syafiq dan juga Cik Mu'ad adalah selaku bapa angkat Cik Mu'ad di belakang sana Okey, selaku bapa angkat di Taman Jengka Mahkota lah. Jadi dia orang lah yang akan jadi pegawai teknikal dalam program lokaliti angkat ni. Nanti akan dijelaskan lagi lah. Lokaliti angkat ni, kalau siapa yang dah tahu dulu pernah dengar kombi tak? Kombi dulu dia pernah dengar program kombi juga, dia lebih kurang sama dia. Dia punya objektif sama je. Peranan masyarakat, kita memerlukan peranan masyarakat untuk sama-sama mencegah dan mengawal kejadian kes demam denggi ni lah. Itu dia punya objektif dia. Okey, kita teruskan. Minta maaf lah tak ada slide. Saya cuba bagi untuk kita kongsi, dan kalau misalnya kata ada soalan ke apa ke, boleh tanya terus lah. Senang Jadi saya akan berhenti sebelum isyak lah, 5 minit sebelum boleh ya? Saya cubalah. Okey, yang pertama sekali, bila kita sebut demam denggi ni, kita kena tahu apakah yang menyebabkan berlaku penyakit TEN dan bagaimana dia penyakit. Okey, sebagai contoh demam denggi. Demam denggi adalah dibawa oleh nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes ni, sebelum ni kita dah dengar chikungunya, betul tak? Daripada nyamuk Aedes juga. Chikungunya. Anda pernah dengar penyakit chikungunya yang hangatlah beberapa tahun dulu. Chikungunya, dan sebelum chikungunya tu ada penyakit demam kuning. Okey, demam kuning budak kecil lahir tu. Ada demam kuning yang dibawa oleh nyamuk Aedes juga. Okey, selain dia bawa demam kuning, chikungunya,
memang dah secara rasminya memang dia bawa penyakit demam denggi. Demam denggi. Dan sekarang ni yang hangatlah, yang hangat di dunia dan juga Malaysia ni, okey, Zika. Apa yang membawakan benda itu berjangkit? Benda yang sama je, vektor. Kita panggil vektor, nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni yang membawa penyakit-penyakit tadi. Yang bawa penyakit-penyakit ni tadi. Demam kuning, chikungunya, demam denggi, Zika. Virus Zika. Demam denggi ni dibagi pada 3 pula. Demam denggi biasa, demam denggi berdarah, demam denggi mengejut. Kalau yang medical mungkin dia tahulah dengue shock syndrome, kan? Dengue hemorrhagic fever, dengue fever. Dia ada 3 jenis. Dengue ni dia terbahagi pada 3 pula. Okey. Apa benda yang bawa ni? Vektor. Okey, vektor tu apa? Adalah nyamuk. Okey, nyamuk Aedes. Okay. Saya rasa dengue ni bukan perkara baru, bukan isu baru, dah lama dah, daripada dulu lagi, kan? Saya rasa daripada saya kecil lagi dah pernah dengar dah. Saya ada lagu lagi, demam denggi dan malaria. Saya rasa ada yang pernah dengar lagu tu, kan? Demam denggi dan malaria, kan? Okey, nyamuk Aedes ni dia terbahagi kepada 2 jenis. Jadi kita kena tahu. Dia terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, jenis dia memang suka duduk di dalam premis ataupun di dalam rumah. Memang dia habitat dia di dalam rumah. Satu lagi di luar rumah. Okey, dia adalah nama saintifik dia. Okey, nama saintifik dia saya kongsi yang di dalam rumah ni Aedes aegypti dia panggil. Aedes aegypti adalah yang membiak di dalam rumah dia lah yang menyebabkan demam denggi berdarah dan boleh membawa mak. Dan dia menggigit orang ni, dia boleh berpindah-pindah. Maksudnya dia gigit saya, lepas tu bila dia diganggu, dia akan terbang ke orang lain pula. Kalau nyamuk di luar rumah, kita panggil nyamuk tu, nama dia nyamuk Albopictus. Dia habitat dia di luar rumah. Dia membiak di luar rumah. Okay, nyamuk ni dia demam denggi biasa. Mana yang lagi bahaya? Dalam rumah ke di luar rumah? Dah tentulah di dalam rumah. Okey. Okey, nyamuk Aedes aegypti ni, okey, aegypti ke Albopictus ke, kita panggil dia nyamuk Aedes, adalah membawa penyakit demam denggi, Zika, chikungunya, demam kuning. Okey. Beza dia, demam kuning ada vaksin. Saya nak bezakan demam kuning dengan demam denggi dan juga Zika sekarang. Okay, demam kuning ada vaksin. Okay, ada vaksin. Dan dia banyak berlaku di negara Amerika Latin lah, Brazil, belah sana lah. Okay. Kawalan pintu masuk Kementerian Kesihatan memang akan sentiasa, contohnya ada kapal daripada luar negara, dia nak berlabuh di negara kita, kan. Okay, ejen tu dia kena tunjuk vaccination list. Maknanya kru-kru kapal tu ada tak list yellow fever, ada tak dia ambil vaksin demam kuning tu. Kalau tak ada, tak boleh masuk Malaysia. Memang dikawal lah untuk pintu masuk. Ada masa yang pintu masuk yang digesekkan lah. Kalau yang bertiga ni kita tak tahulah, kan. Okey. Okey, demam denggi virus juga tidak ada rawatan khusus. Dia banyak rawatan sampingan demam denggi ni. Sebab tu kita dengar kalau orang kena demam denggi ni, bila dia masuk ward, dia akan masuk air. Dia akan masuk air, lepas tu nurse dekat hospital tu dia akan pantau tuan kena minum air banyak. Dia akan dekat sejam berapa mil kita kena tulis. Tu je rawatan dia. Dia tak ada rawatan lain. Tak ada ubat, tak ada vaksin. Demam denggi. Begitu juga dengan Zika ni, sama je. Tak ada vaksin, tak ada ubat yang khusus. Rawatan sampingan saja. Okay, demam denggi. Kalau orang kena demam denggi, masuk hospital, dia akan masuk air. Okay, bila masuk air, dia akan pantau untuk kita minum air. Minum air masak sekurang-kurangnya 2 botol besar tu satu hari. Maknanya 3 liter. 1.5 liter, 1.5 liter, 3 liter. Sekurang-kurangnya. Dan kena bantu juga dengan minuman yang lain. Air masak tak boleh tinggal lah. Minuman lain kena minum. Contoh dia apa? Rawatan sampingan tadi lah, banyak sangat. Pernah dengar ada orang minum 100 Plus? Pernah dengar ada orang minum apa? Revive. Lepas tu apa nama ni, sup ketan lipoh. Lepas tu jus daun betik, kan? Jus daun batu mango. Banyak sangat. Jadi banyak sangat nak minum, kan? Jadi
ikutlah mana yang sesuai. Dan kalau umur 60-an, 70-an tak ada minum 100 dah. Sesuai pula rasanya. Okey, jadi minum jus daun putih. Itu adalah rawatan sampingan demam denggi, bukan rawatan khusus. Kena faham ada orang minum air nyo kan, minum air kelapa kan, sedemam minum air nyo tak jalan juga. Tak jalan juga, makan Panadol pun tak jalan juga, demam lagi, baru pergi klinik. Okey, nasihat kesihatan kena dapatkan rawatan segera. Sebab apa? Kita takut shock, takut denggi mengejut. Denggi mengejut dia akan menyebabkan kita punya darah akan turun dengan cepat. Platelet darah. Biasanya kalau ada demam denggi ni, kita akan pantau dia punya platelet darah lah. Tak perlulah nak diuraikan dengan lebih dalam ni platelet tu. Cuma kita tahu platelet dia. Biasanya orang demam denggi ni, okey, hari pertama hingga hari kelima ni memang dia platelet dia akan turun. Lepas tu hari ke-6, hari ke-7 baru dia akan naik balik. Cuma kita takut turun yang mengejut, shock, denggi shock. Satu saya nak kongsi dengan tuan-tuan lah. Pada tahun lepas kita ada berlaku kes kematian di Kampung Pejing. Kampung Pejing seberang sana, tahu kan? Kat Cenor kan? Okey, dia demam hari ni. Besok dia pergi hospital Temeluk. Okey, maknanya dia tak lewat dah untuk dapatkan rawatan. Mana dia demam hari ni, dia makan Panadol malam tu, esok tu dia pergi hospital Temeluk. Pergi hospital Temeluk, masuk ward biasa. Malam tu masuk ICU. Terus masuk ICU. Sebab dia punya darah turun dengan cepat. Mungkin Cik Azhan lebih arif lah mengenai medical ataupun apa ni, mengenai perubatan ni. Saya kurang sikit perubatan, tahu-tahu gitulah. Tapi dia cepat, dia mengejut. Masuk ICU satu hari, lepas tu besoknya dalam pukul 1 malam, 1 pagi meninggal. Mana dia mengejut. Lepas tu bila kita mesyuarat, setiap kes denggi mati, kita kena mesyuarat. Okey, hospital dia akan mesyuarat di peringkat hospital lah kan. Biasanya kes kematian ni dia akan bincang sebab apa dia mati, adakah sebab denggi ataupun dia ada penyakit lain kan menyebabkan kematian dia tu. Tapi bila kita mesyuarat di hospital Temeluk, kita mesyuarat di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, memang dia demam denggi mengejut. Demam denggi mengejut. Mana begitu cepat dia punya darah turun. Okay. Lagi satu yang kita pelik, Kampung Pejing tu dah 10 tahun tak ada kes. Dah 10 tahun tak ada kes. Lebih, dia boleh katakan lebih, tak ada nak ikut pun Kampung Pejing. Tapi bila kita soal siasat keluarga, kita tanya keluarga dia kan, duduk kat mana, ada pergerakan di luar kawasan ke ataupun tidak. Tak, memang dia duduk di Kampung Pejing tu lah. Okay. Kemudian kita pun pergi buat kawalan dekat kawasan rumah dia, persekitaran rumah dia kan. Kawasan persekitaran rumah dia ni, okay, sebelah rumah ni ada pokok getah, depan rumah ada ladang getah dia lah. Tapi boleh dikatakan dia dah lama tak menoreh. Itu lah hujan, lama tak menoreh. Boleh dikatakan kita berjalan dekat pokok getah ni, setiap cawan getah tu penuh dengan jentik-jentik. Tak mustahil lah kan. Mungkin sebelum tu ada saudara dia daripada luar kawasan yang demam, balik malam dekat rumah dia. Adik dia lah, adik dia sebelum tu adik dia daripada Selangor balik rumah dia tu. Adik dia tu masuk ward selepas dia masuk ward. Maknanya dia pergi cek, besoknya adik dia pergi cek tapi tak masuk ward. Okay, lepas akak dia tu meninggal, adik dia datang balik ke sini nak merawat, adik dia pula masuk ICU juga. Pelik tak? Kita pun pelik. Sedangkan situ kawasan yang tak ada okey. Maknanya kita kalau daripada segi kawalan kita dah buatkan dia punya orang kata keutamaan. Maknanya kita tak utamakan bila ada kes baru kita pergi. Kita tak buat pencegahan, kita tak buat pemeriksaan rutin kat situ kita buat. Tapi itulah yang menjadi orang kata mengejut lah. Lepas tu pakar-pakar mengatakan, dia kata kes yang meninggal ni, yang mati ni 1 dalam 1000. 1 dalam 1000. Janganlah kena dekat keluarga kita. Okey. Kalau kita kata, kita boleh katakan dia kena jangkitan di situ. Sebab apa? Sebab kita jumpa pembiakan jentik-jentik. Okey. Itu cerita lah. Itu cerita kes kematian denggi pada tahun lepas lah. Tahun ni pun ada juga kes kematian denggi
di Liga 17. Liga 17 ada satu kes. Awal tahun juga lah. Awal tahun juga. Sama juga. Kes tu 1 dalam 1000. Hari ni demam, esok pergi klinik, masuk hospital jengka 2 sehari. Lepas tu liver tu belum. Tak ada lama masuk ICU. Hospital siap masukkan darah banyak dah, berpepek-pepek, tak ada lain juga. Lepas tu meninggal. Mesyuarat 1 dalam 1000. Pakar mengatakan 1 dalam 1000. Maknanya tahap pakar tu dia tak boleh fikir tau. Kenapa orang macam mati sebab tinggi? Maknanya 1 dalam 1000 dia pun. Tak pernah jumpa lagi kes. Yang Liga 17 ni, pakar-pakar ni dia tak pernah jumpa kes macam tu. Bermakna nyamuk Aedes ni dah mengganan dengan virus dia. Tu saya nak kongsi dengan semualah, semua yang hadir pada malam ni. Okey, nyamuk Aedes. Keistimewaan dia. Nyamuk Aedes betina dia boleh pindahkan virus dia kepada telur dia. Faham tak? Maknanya nyamuk Aedes betina ni dia boleh pindahkan virus yang ada dalam badan dia kepada telur dia. Jadi bila telur dia meletak, jadi nyamuk automatik dia dah bawa virus. Dia tak perlu dah gigit orang yang ada virus dia ni. Tak payah dah. Maknanya dia lahir-lahir tu bawa virus dah. Tak payah orang kata dia hidup tu nak pergi gigit orang. Tak payah. Itu dia punya istimewaan dia. Okey, nyamuk Aedes betina lah. Nyamuk betina lah yang gigit-gigit kita ni semua nyamuk betina kan. Semua nyamuk betina. Nyamuk jantan ni dia banyak makan madu. Madu. Bunga-bunga. Tu nyamuk jantan. Yang gigit kita ni nyamuk betina. Tak kira lah. Dia tak kira orang nyamuk ni. Daripada kecil sampai besar. Tak kira lah pangkat benda. Duduk di mana, banyak apa ni orang kata harta ke, dia tak kira, dia gigit lah tu. Dia tak kisah. Dia rasa dia gigit, dia gigit. Sebab apa? Okey, nyamuk ni dia memerlukan darah dalam badan kita untuk dia mengeram telur dia. Sebab tu dia gigit kita. Dia perlukan darah dalam badan manusia untuk haba kita yang haba dalam darah tu, untuk dia bertelur, untuk dia mengeram telur dia. Seekor nyamuk dia boleh bertelur sehingga berapa ratus biji? Pernah dengar tak? Banyak lah. Satu ekor nyamuk boleh bertelur sehingga 150 biji ke 200 biji seekor nyamuk. Dan 80% daripada telur dia tu hidup. Keistimewaan telur nyamuk ni, dia boleh tahan sehingga 6 bulan dalam keadaan kering. Dalam keadaan kering, telur nyamuk boleh bertahan sehingga 6 bulan. Okey. Lama tu. Maknanya kalau kita nampak bekas-bekas yang potensi untuk air bertakung dah tak pakai, buang lah. Musnahkan. Okey. Pokok pangkal dia, nyamuk pokok pangkal orang kata nak cegah penyakit ni, denggi ke, zika ke, apa-apa penyakit yang dibawa oleh nyamuk adalah musnahkan tempat pembiakan. Musnahkan tempat pembiakan. Okey, kalau kita fogging, kita akan bunuh nyamuk dewasa sahaja. Okay, nyamuk dewasa. Kita akan bunuh nyamuk dewasa. Okey, kalau kita tengok balik kitaran hidup nyamuk Aedes, kitaran hidup nyamuk lah. Kitaran hidup nyamuk selama 7 hari. Okey. Ada 3 peringkat di dalam air. Nyamuk ni haiwan dua alam. Air, daratan. Haiwan 2 alam. Jadi dia membiak di dalam air yang bertakung. Okey, yang bertakung. Dulu kita faham air bertakung jernih, bersih. Sekarang ni tak dah. Air kotor sikit pun dia boleh membiak juga. Dalam tangki najis pun banyak kita jumpa. Dalam tangki najis air bersih ke air kotor? Betul lah, air kotor tapi dia jernih di atas. Banyak kita jumpa. Jentik-jentik. Okey, kitaran hidup dia yang pertama dalam air adalah telur. Dia bertelur. Lepas telur akan jadi jentik-jentik. Okay, bila jadi jentik-jentik, dia akan jadi kepompong kan. Pernah dengar kepompong? Kepompong ataupun pupa lah, kita panggil pupa. Kepompong. Lepas tu dia akan jadi nyamuk dewasa. Okay. Berapa peringkat di dalam air? 3 peringkat di dalam air. Mana satu peringkat sahaja di udara dan daratan.
Okay, kalau kita fogging nyamuk, kita akan bunuh nyamuk dewasa. Lepas tu, kalau ada bekas-bekas yang bertakung, yang masih ada jentik-jentik, memang nyamuk tu akan hidup balik. Dia akan hidup balik. Maksudnya kalau tak kena, contohnya bekas tu dia terlindung daripada daun atau pokok-pokok. Bekas tu terlindung, jadi droplet racun tu tak jatuh, tak masuk dalam air. Itu dia punya keistimewaan dia lah. Nyamuk ini banyak keistimewaan dia. Telur dia boleh tahan selama 6 bulan dalam keadaan yang kering. Nyamuk Aedes dewasa betina tu dia boleh pindahkan virus pada telur dia. Itu keistimewaan dia. Sebab tu susah untuk kita, agak suka je lah cabaran-cabaran yang tak boleh dielakkan. Itulah benda dia. Ciptaan dia dah begitu. Contoh dulu ada kek JI, pernah dengar tak JI? Kan? Dia tembok habis tak? Semua kinzir-kinzir yang ada semua dia tembok. Sebab daripada kinzir tembok. JI boleh tembok je. Sebab dia memerlukan nyamuk untuk bawa virus. Tapi kalau dah nyamuk Aedes ni, dia sendiri yang hantar telur dia, jadi telur dia hidup, automatik jadi nyamuk, terus ada virus. Ini kita kena ambil serius lah. Kita kena pastikan kawasan rumah kita ni bersih daripada bekas-bekas yang potensi. Sebab nyamuk Aedes ni kadang-kadang orang faham dalam kolak, dalam besin, air yang banyak. Bukan air yang banyak. Walaupun sedikit, satu penutup botol pun boleh membiak juga. Perasan tak kalau macam kita beli tong cat tong cat tu bila kita terlangkup dia, ada bibir-bibir, ada bibir cat tu kan yang boleh takut. Situ pun dia boleh membiak. Dia tak kira dah. Sampai sini. Dia dah jadi berganas, dia dah hebat, dia dah, orang kata dia dah unik dah dia punya cara dia hidup. Dulu nyamuk Aedes ni dia takkan membiak dengan nyamuk-nyamuk lain. Tapi sekarang ni bila kita ambil sampel, bercampur dah dengan nyamuk-nyamuk lain. Bercampur dah dengan nyamuk yang bawa penyakit lain. Dia dah campur. Dulu dia je. Jadi dia boleh kawal dah. Geng-geng dia. Dia boleh kawal. Okey. Pencegahan dia, antaranya yang boleh kita buat sendiri di rumah. Pencegahan dia, yang pertama sekali, itulah memang tak lari dah, cari dan musnah tempat-tempat pembiakan yang boleh berpotensi untuk jentik-jentik itu membiak. Okay, yang kedua, kita boleh menggunakan repellent, penghalau nyamuk. Di farmasi pun ada jual. Kita boleh semur dekat kita punya ni, ataupun kita pakai baju lengan panjang yang berwarna cerah lah. Sebab nyamuk dia tak suka berwarna cerah ni. Kalau kita pakai baju hitam, dia akan menarik minat nyamuk. Nyamuk dia minat pada tempat-tempat yang gelap dan teduh, sejuk. Itu tempat dia berehat. Kalau kat rumah kita ni, kalau kita contohlah hari tu kita datang buat semburan, tapi rumah kita tak sembuh, tak dapat, kita orang kesihatan tak dapat nak sembuh dalam rumah sebab kita tak ada di rumah kan. Kita gunalah semburan aerosol sendiri. Kita gunalah semburan reset ke, Shiltok ke, apa-apalah. Sembuh kat mana? Okey, sembuh tempat dia berehat. Contohnya dia berehat belakang lansir, bawah kursi, bawah sofa, belakang almari, kan? Tempat-tempat itu dia berehat. Itu tempat nyamuk Aedes berehat. Okey. Lepas tu kita gunakan ubat nyamuk pun boleh. Lepas tu guna kelambu pun boleh. Kemudian dependent saya dah sebut, baju saya dah sebut, kelambu dah sebut. Okay. Jaring nyamuk pun ada juga. Orang kata dia punya fungsi dia. Mana lubang-lubang tu kita tutup dengan jaring nyamuk, kalau nyamuk banyak. Tapi kalau rumah kita ada nyamuk, bermakna ada tempat pembiakan. Maknanya kalau ada nyamuk, kita sembuh tu sembuhlah. Tapi kita kena cari juga, mesti ada tempat pembiakan. Kalau ada nyamuk, mesti ada. Bila ada kes, mesti ada jentik. Sebab bila ada kes, memang kita tunggu, kita cari, memang kita jumpa ada. Maknanya kita tak ada nak cakap, dia kena tempat lain. Setelah kita soal siasat lah pergerakan dia sebelum dia demam. Contoh hari ni dia kena gigit nyamuk. Hari ni kena gigit nyamuk, dia akan ambil masa 14 hari untuk kita keluarkan tanda-tanda.
Hari ni kena petik nyamuk 14 hari esok. Ke depan baru kita ada tanda-tanda sakit kepala. Tanda-tanda demam denggi dengan Zika ni lebih kurang sama tu. Sakit kepala, demam, sakit sendi, orang kata sakit perut. Biasa sakit perut tengah-tengah ni. Denggi, sakit kepala dia akan bawa senok-senok belakang mata. Siapa yang pernah kena denggi dia tahu lah. Dia akan sakit kepala dan membawa belakang mata ni akan rasa senok-senok, rasa nak cabut mata. Dia akan rasa macam tu. Okey. Lepas tu hidung berdarah, gusi berdarah, itu yang teruk lah. Dia dah ada pendarahan, itu yang teruk lah. Itu tanda-tanda demam denggi. Zika pun sama. Ada risalah kan, ada risalah Dahedar, sama je. Dia pun sama dengan demam denggi. Okay, dia pun tak ada rawatan yang khusus. Kena ingat tu, tidak ada rawatan yang khusus. Dan lagi satu kena ingat, dia adalah virus, bukan bakteria. Betul tak? Cik Azhar. Kalau dia bakteria, dia ada ubat. Virus ni tak ada ubat. Itu beza dia. Virus ni lagi jahat. Dia punya ni lagi halus daripada kuman, daripada bakteria. Lagi halus. Virus. Kita kena ingat dia virus. Bukan bakteria. Kalau bakteria ada ubat. Kalau pernah dengar penyakit TB tak? Pernah dengar penyakit TB kan? Penyakit TB ni dia bakteria. Dia ada ubat. Maknanya siapa yang kena penyakit TB tak ada bimbang, pakailah ubat tu. Cukup 6 bulan pakai ubat cukup. Tapi lama lah pula pakai ubat 6 bulan. Okey. Lagi satu saya tertinggal, nyamuk ni kemampuan dia terbang 200 meter radius daripada tempat dia membiak. 200 meter radius. Jauh 200 meter radius. Mana contoh dia membiak di sini 200 meter radius tempat dia terbang. Dan dia boleh pergi 400 meter radius. Sebab apa dia terbang jauh? Sebab 200 meter radius ni tak ada makanan dia. Makanan dia apa? Darah kita. Tapi kalau dia membiak di sini, kita ada, dia tak terbang jauh dah. Dia akan main 50 meter radius je. Sebab apa? Sebab ada makanan dia. Macam kita lah kan. Ada makanan dekat rumah. Kita tak keluar jauh nak cari makanan. Mesti dalam rumah dah ada. Makan kat rumah lah. Nyamuk Aedes ni macam tu. Dia tak pergi jauh dah kalau ada makanan dia. Dia akan gigit kita lah dalam rumah kita. Kalau dia membiarkan dalam rumah. Okey, seterusnya bekas-bekas yang potensi untuk dia bertakur, untuk jentik-jentik ni membiak. Dalam rumah biasanya kolok lah. Kolok mandi. Okey, kalau peti, siapa ada yang peti lama tu dia ada takung air belakang tu. Situ tempat dia membiak. Sekarang ni ada peti baru, dia tak ada lah tempat belakang tu. Ini yang lama-lama ni kan, dia ada tempat takung air kan. Lepas tu kalau kita simpan air dalam tong, lepas tu pam tandas kalau rosak kena bagi. Pam tandas kalau rosak, dia ada air ni takkan lepas habis. Sebab kita ada naik ke atas kan, dia akan takung juga sikit kan. Dia akan takung juga sikit. Mana kalau pam tandas kita rosak, sama ada nak pakai, kita buang lah, cabut ataupun kita bagi biar dia betul-betul berfungsi. Okay, nyamuk Aedes sekarang ni kita jumpa tempat yang kita tak jangka. Tempat yang kita sangka dia membiak, tak ada. Tapi tempat yang kita tak sangka tu dia membiak. Banyak kita jumpa. Contohlah kita bagi tempat-tempat membiak di luar rumah. Luar rumah ni memang banyak sangat lah. Bekas-bekas plastik, lepas tu dengan tong-tong air kan. Lepas tu tayar. Tayar ni tu masuk dalam rumah ni. Tayar kan. Tayar ni dia ada unsur-unsur karbon dalam tayar ni. Dia akan menarik minat nyamuk untuk datang bertelur. Tu tayar. Maknanya siapa yang nak berkebun, nak buat perhiasan. Ada orang ni biasa dah tak nak bunga kan dengan tayar ni. Tapi kalau kita simpan lama, nyamuk akan bertelur dalam tu. Banyak sangat kita jumpa. Kebanyakannya kalau di daerah Marai ni kita jumpa dalam kolam dan tayar. Tayar ni jadi masalah juga. Ada tayar yang kita tu kalau kita tak nak pakai, kita bakar lah. Bakar. Kalau kita nak berkebun nak buat tu, buatlah cepatnya simpan lama-lama. Kalau simpan lama-lama nanti kita tak perasan tepian, hujan lebat kan, dia bertakut. Nyamuk minat lah. Sebab dia ada unsur-unsur karbon yang akan menarik minat nyamuk untuk datang bertelur ke situ. Nyamuk dia bertelur di tempat yang lembab tuan-tuan.
dia tak bertelur dalam air. Dia akan bertelur di dinding-dinding bekas. Macam kalau tepi-tepi ni kan, dia akan bertelur di sini, tempat-tempat yang lembap. Jadi bila ada air hujan, sekarang ni musim hujan kan, hujan pun hambur. Kalau hujan, orang kata kalau hujan lebat 2-3 hari tu tak apa juga, sebab bila dia hujan lebat ni dia akan habis keluar kan, tolak semua kan. Bila hujan sekejap-sekejap lagi kita takut ni, hujan sekejap-sekejap. Bekas-bekas tu lah memang potensi takut lah. Telur dia dah sedia ada dah. Telur dia dah tahan lama tadi, 6 bulan tadi kan, dalam keadaan kering. Cepat sangat dia membiak. Dan ada juga kajian mengatakan kalau telur tu dah 6 bulan tak kena air kan, kalau 6 bulan tak kena air, bila kena air dia tak akan ambil masa dalam masa 7 hari. 2 hari ke 3 hari dia akan jadi nyamuk. Maknanya lagi cepat. Sebab dia dah lama dah tunggu air, mana air tak sampai-sampai, mana air. Tiba ada air, terus jadi nyamuk. 2-3 hari tak sampai 7 hari dah. Poin dia kat sini, yang penting sekali, cari dan musnah tempat-tempat pembiakan dalam dan luar rumah. Tempat-tempat yang kita tak sangka tu lah yang dia membiak. Contoh saya bagi, kita pergi buat kawalan di Pedah lah. Pedah ni dia luas sikit belakang rumah kan, belakang kan. Sampai ke tali air ke payu belakang tu, ada simpan atap yang lebih-lebih tu, jenis atap genting tu kan dia lekuk-lekuk kan. Lekuk-lekuk letak atas tanah. Berlapis-lapis pula. Berlapis-lapis. Bila hujan, air masuk, nyamuk pun datang bertelur. Jadi kalau ada atap yang lebih-lebih, sandar lah. Jangan bagi air, takut kalau sayang. Kalau tidak jual. Jual. Itu menyumbang sebenarnya. Menyumbang. Lagi satu, tiga ketok. Tiga ketok yang lama. Kadang-kadang ruang kita berlipat-lipat, kita lempar je ke tanah. Lepas tu dia berlipat-lipat. Ada ruang untuk air bertakut pun kita jumpa juga dalam yang tempat pembiakan sebelum jadi pun kita jumpa. Contohnya pokok keladi. Pokok keladi tu lepoh dia kan, boleh menaku air. Penuh juga kita jumpa tempat pembiakan. Mana banyak sangat populasi nyamuk ni. Memanglah banyak, kalau seekor telur 100 lebih kan, 80% hidup. Itu seekor. Kalau yang dah sedia ada dah ribu-ribu ekor, tak tahulah berapa memang banyaklah. Okey. Sedekat tu. Okey, saya rasa cukup sekadar ni. Jadi yang paling penting sekali, Zika dan dengue sama je, dibawa oleh nyamuk Aedes. Cuma Zika ni dia ada 4 cara pula. Banyak pula. Dia ada 4 cara pula. Satu nyamuk, yang kedua daripada pemindahan darah, yang ketiga daripada pemindahan darah satu, yang kedua daripada hubungan seks, yang ketiga daripada ibu ke anak. 4 cara. Sekarang ni kita tak boleh dah tiada Aedes, tiada dengue. Sekarang ni tiada Aedes, tiada dengue, tiada Zika. Satu. Pokok bangkai dia, cari dan musnah tempat-tempat yang berpotensi untuk berlaku pembiakan. Jadi saya rasa dah sampai waktu, cukuplah sekadar ni. Jadi insyaAllah kita boleh buat lagi untuk hari-hari yang akan datang, mungkin satu slot yang banyak sikit lah Jadi saya rasa itu saja setakat ni. Harap-harap apa yang dikongsi hari ni dapatlah kita implement ataupun kita praktikkan di kawasan persekitaran rumah kita, supaya kita dan keluarga kita bebas daripada jangkitan ataupun dijangkiti daripada virus dengue, Zika. Setakat ni dengue dan Zika lah. Tiba-tiba dengan punya dah berkawan. Sekarang ni dengue dan Zika. Harap-harap kita dan keluarga kita dilindungilah. Dan untuk makluman tuan-tuan lah, saya pun ada baca sebenarnya nyamuk ni dulu, boleh sambung sikit? Boleh. Nyamuk ni dulu dia ada kisah dia. Saya rasa Tuan Imam ni tahulah, Ustaz-Ustaz dia Raja mengisahkan Raja Namrud dan juga Nabi Ibrahim masa tu. Raja Namrud ni dia ditewaskan oleh seekor nyamuk sahaja. Mana dia nak menentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masa tu meruntuhkan bahala-bahala yang disembah oleh pengikut-pengikut Raja Namrud ni. Jadi bila Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud pun nak menewaskan dia.
yang besok Nabi Ibrahim dicampur ke dalam api ini era di Namrud kan. Kalau saya salah minta tolong betul kan. Tapi dia dikalahkan oleh seekor nyamuk. Seekor nyamuk masuk dalam kotak dia 40 hari. Lepas tu dia suruh pengikut dia, dah dia tak tahan sangat sakit, dia suruh pengikut dia ketuk kepala dia. Itu yang saya ada baca lah. Kalau saya salah minta betul lah. Tapi saya rasa memang saya pernah dengar daripada Ustaz juga lah benda ni ya. Cuma saya nak kongsi lah. Maknanya nyamuk ni memang dah daripada dulu lagi. Allah utuskan seekor nyamuk untuk membunuh Raja Namrud. Jadi daripada dulu lagi. Dan sampai sekarang ni nyamuk Allah utuskan untuk bagi penyakit dekat kita. Jadi kalau kita tak bertindak untuk mencegah dan mengawal, siapa lagi? Kita lah. Sebab dia persekitaran dia memang macam tu lah. Okey, itu saja saya rasa. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan bicara daripada saya. Saya pun ingin menyampaikan salam daripada pegawai kesihatan daerah kerana dia pun maklum benda ni. Dan dia kata insyaAllah kalau ada masa lagi mungkin kita boleh buat di tempat-tempat yang lain juga lah. Satu idea yang sangat baiklah daripada daripada KRT yang tambahnya ke mahkota ni. InsyaAllah sebab kita pun terlalu pack dengan jadual, dengan kawalan, dengan ceramah tempat lain banyak kan. Jadi di kesempatan ini yang ada, insyaAllah kita dapat kongsi secara terus lah. Selain daripada kita dapat maklumat daripada TV ke internet ke apa ke, insyaAllah kita boleh bertemu lagi lah sampai ni ya. Jadi saya rasa itu saja. Tak maaf banyak kalau ada salah silap. Saya tak pandai nak cakap salah silap ceramah, tapi saya minta maaf lah kalau ada salah silap apa yang saya cakap tadi terkasar atau tersinggung lah. Itu tuan-tuan ya. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.